Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya. Jadi hari ini saya ingin membuat satu Jadi hari ini saya ingin membuat ya, ada echo. Okey. Okey, so minta maaf ya, ada echo. Okey, hari ini saya ingin membuat satu live lanjutan kepada siaran saya semalam. Jika anda tidak sempat menonton siaran semalam, ya, jadi anda pergi ke YouTube Regi JC Rita Udin, di mana anda boleh menonton satu ulasan dari pihak saya, di mana di dalam ulasan itu saya turut telah memainkan satu klip audio berdurasi 5 minit, iaitu ulasan Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berhubung isu siasatan terhadap kes, ya, membabitkan tuduhan terhadap Hakim Muhammad Nazlan. Jadi hari ini saya hendak buat satu lanjutan kepada ulasan saya semalam. Ya, jadi rujuk ulasan saya semalam, saya tidak ingin ulang secara terperinci apa yang telah saya ceritakan semalam, dan hari ini saya ingin ceritakan siasatan wajib terhadap dua kumpulan, ya, dua pihak lah, lebih tepat dua pihak, ya, yang merupakan kunci kepada siasatan dalam isu Muhammad Nazlan ni, ya. Dan sebenarnya kalau selepas saya jelaskan, anda akan dapati siasatan yang saya maksudkan terhadap dua pihak ni, yang merupakan kunci kepada siasatan ni, sebenarnya boleh dilakukan dalam masa yang teramat singkat, ya. Jika dilakukan dengan betul, tak sampai seminggu pun, berapa hari pun boleh siap siasatan ini. Okey. Jadi siapakah yang saya maksudkan? Okey, saya akan jelaskan. Jadi saya rasa anda masih ingat lagi saya ceritakan. Jadi jika satu dakwaan telah dibuat menerusi satu portal ke, satu blog ke, satu Facebook ke, apa ke, terhadap seseorang, ya, dan tidak ada bukti ditampilkan, hanya sekadar dakwaan, ya, siapa-siapa boleh buat dakwaan. Jadi jika pihak berkuasa tiba-tiba ingin melancarkan satu siasatan, itu pun melibatkan seorang hakim, dan siasatan itu boleh memberi imej yang buruk kepada kes-kes yang sedang dibicarakan yang melibatkan hakim tersebut, ya. Jadi ianya menjadi pelik kerana siasatan berdasarkan satu portal blog dan sebagainya. Okey, itu secara am. Di dalam kes Muhammad Nazlan, ya, satu dakwaan telah dibuat tanpa bukti, ianya sekadar cerita. Okey, itu amat jelas bagi sesiapa yang membaca cerita-cerita itu, hanya sekadar cerita. Okey, tiada bukti. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Pihak yang mendedahkannya telah mendapat bukti, mendapat maklumat daripada pihak lain, dan meneliti bukti itu, meneliti maklumat itu, tetapi membuat cerita tanpa menunjukkan bukti itu. Atau kemungkinan kedua, pihak yang membuat pendedahan itu tidak pernah melihat bukti atau tidak ada bukti dan tidak pernah diberi maklumat, dan hanya sekadar mengeluarkan satu cerita. Maknanya tidak ada bukti itu. Ianya mungkin satu fitnah, ya. Jadi apabila dalam situasi ini memandangkan pihak yang dituduh itu, iaitu Muhammad Nazlan Hakim, telah awal-awal membuat laporan polis, ya. Jadi polis perlu menyiasat pihak yang membuat dakwaan itu, di manakah bukti. Jadi perkara pertama yang perlu dilakukan, iaitu SPRM tidak ada patut membuat apa-apa.
pihak polis perlu menghubungi pihak yang membuat dakwaan itu dan menyiasatnya bagi mendapat tahu ada tak bukti, ada tak dari mana sumber maklumat ni, ya. Dan jawapan dari pihak yang membuat dakwaan itu ada 3. Sama ada, ya, saya ada bukti dan inilah sumber maklumat saya, atau nombor 2, tidak, saya tidak ada bukti dan tidak ada maklumat. Mungkin dia buat anggapan atau dia dengar cerita je. Atau yang ketiga, dia tak mau jawab, dia hanya akan jawab di mahkamah sekiranya kes dipanjangkan di mahkamah. Jadi ada 3 je kemungkinan. Jadi itu adalah kunci kepada siasatan dan perkara yang saya kira pertama yang harus dilakukan. Okey. Pihak yang kedua adalah pihak yang telah membuat laporan kepada SPRM. Now, saya ada merujuk kembali kepada press conference Azam Baki. Azam Baki kata ianya bukan berdasarkan siasatan yang dilakukan SPRM, bukan berdasarkan laporan portal, ya. Dan dia ada sebut siasatannya merujuk kepada dakwaan kemasukan wang yang tidak dapat dipastikan sumbernya ke dalam akaun Azam Muhammad Nazlan. Jadi itulah dakwaan yang telah dibuat dalam portal. Tapi Azam Baki kata ini bukan, siasatan ini bukannya disebabkan dakwaan portal. Ianya disebabkan laporan dibuat. Tetapi saya nak tanya kepada Azam Baki, apakah laporan itu merujuk kepada portal? Jika laporan itu merujuk kepada portal, ianya hanya merujuk kepada cerita. Jadi samalah, siasatan itu sebenarnya berpaut kepada satu cerita dari portal. Ya. Jadi yang kedua, pihak polis dalam siasatan mereka perlu juga libatkan Azam Baki. Kerana nak tahu dari Azam Baki siapa yang membuat laporan dan adakah laporan itu berdasarkan portal. Dan jika benar laporan itu berdasarkan portal, adakah pihak yang membuat laporan itu telah menerima apa-apa bukti daripada pemilik portal ataupun pihak yang membuat dakwaan. Jadi ini adalah pihak kedua yang perlu disiasat. Jadi siasatan ini jika dilakukan serentak, maka ianya memang tidak memakan masa yang lama, cepat benda ni. Cuma nak tahu jawapan daripada sumber orang yang membuat dakwaan, nak tahu awak ada bukti ke tidak, siapa beri maklumat. Nak jawapan, ya ada bukti atau tidak, saya tak ada bukti, ataupun nak lihat dia berani ke jawab. Kalau tak berani, saya hanya ingin jawab di mahkamah. Kemudian orang kedua nak tanya Azam Baki, mengapa SPRM ingin buat siasatan? Siapa yang buat laporan? Dan laporan tu boleh tak kita lihat? Ianya berdasarkan apa? Berdasarkan laporan portal. Jika berdasarkan laporan portal, adakah orang yang membuat laporan ada beri bukti atau maklumat tambahan kepada SPRM? Jika tidak, mengapa SPRM beria-ia hendak buat laporan siasatan mendahului polis membuat siasatan hanya berdasarkan laporan portal yang hanya sekadar cerita? Jadi inilah kunci siasatan. Ini yang harus dilakukan. Maksud saya bukan hanya siasat orang yang membuat dakwaan, Azam Baki sekali perlu disiasat. Babak kredibiliti Azam Baki dan SPRM saya dah sentuh dalam live semalam. Jadi sila rujuk ke YouTube Regi Jasiri Taudin atau scroll ke bawah, anda boleh rujuk live yang terakhir sebelum live ini. Ya. Jadi ini wajib dilakukan. Ya. Sebab cara SPRM bertindak pelik. Azam Baki kata ini siasatan bukan dibuat sebab atas laporan portal, dakwaan portal. Ianya dibuat sebab laporan dibuat kepada SPRM. Yalah, tapi laporan tu berdasarkan apa? Adakah ianya berdasarkan laporan portal? Sebab Azam Baki kata nak siasat
sumber wang yang tidak boleh ditentukan sumbernya tu, itu adalah yang saya kira cerita yang diwar-warkan oleh portal tertentu. Jadi inilah kunci kepada siasatan, dan saya amat kagum, ya, dan ucapkan syabas kepada Ketua Hakim Negara yang telah membuat satu kenyataan yang ringkas, padat, tepat, tajam, ya, iaitu kejadian ataupun insiden fitnah terhadap hakim dan kehakiman, ya, kebelakangan ini sudah melampaui batas, sudah keterlaluan. Jadi dia tak rujuk kepada mana-mana kes spesifik, tetapi kalau dia sebut kebelakangan ini, kita tahulah merujuk kepada siapa, merujuk kepada kes apa. Jadi ini adalah satu kenyataan yang amat jarang dibuat oleh Ketua Hakim Negara dan mendapat sambutan yang cukup baik daripada netizen dan juga daripada saya dengar hakim-hakim, ya. Jadi kita lihat sampai Ketua Hakim Negara telah keluarkan kenyataan itu. Jadi ini memberi bayangan di dalam kehakiman memang dicadangkan ianya satu fitnah. Jadi ini harus menggerakkan pihak polis dengan lebih cepat untuk melakukan siasatan. Saya tahu masalahnya sebab dakwaan dibuat dari luar negara. Saya tak kisah siapa yang buat, tapi dibuat dari luar negara. Ini seharusnya juga disiasat. Sebab apa? Jika ada bukti, pemberi maklumat ada dalam Malaysia atau maklumat datang dari Malaysia. Jika orang ada bukti, ada maklumat di dalam Malaysia, mengapa salurkan kepada luar negara? Mengapa tak terus buat laporan SPRM, sertakan bukti tersebut? Mengapa perlu buat jalan yang begitu besar, salurkan ke luar negara, kemudian orang yang membuat dakwaan dari luar negara tu tak tunjuk bukti tu? Kemudian akhirnya satu kumpulan membuat laporan SPRM berdasarkan laporan portal tersebut. Dan kemudian tiba-tiba SPRM ingin siasat dengan cepat. Jadi banyak tak kena ni. Ini polis harus siasat sebab hakim sendiri, bukan calang-calang orangnya, hakim sendiri awal-awal sebelum melibatkan SPRM dia dah buat laporan polis. Jadi inilah yang polis perlu siasat. Ada satu yang pelik di sini. Jadi siasat satu-satu. Orang di luar negara tu boleh menerusi pesuruhjaya tinggi di negara berkenaan. Ya. Dari mana dapat bukti? Ada tak bukti? Kalau tak ada bukti, dari mana dapat maklumat? Siapa sumber dia? Kemudian siasat juga SPRM, khususnya Azam Baki. Okey, kau kata siasatan ini bukannya berdasarkan laporan portal, ianya disebabkan laporan SPRM sudah dibuat. Tapi persoalannya, laporan SPRM tu boleh tak polis lihat? Sebab nak lihat laporan tu berdasarkan apa. Kalau ianya berdasarkan portal, sama je. Maknanya SPRM memulakan siasatan berdasarkan, berpaut kepada laporan satu portal, yang jika anda teliti sekadar cerita. Jadi semua ni adalah kunci penyiasatan. Sebab kalau polis dapat tahu ada pemberi maklumat, tapi pemberi maklumat itu tiada bukti, kemudian polis boleh panggil pemberi maklumat tu. Mengapa kalau kau ada maklumat, mengapa kau tak pergi terus ke SPRM? Mengapa kau libatkan orang luar dulu dari luar negara? Kemudian mengapa selepas itu panggil kumpulan yang buat laporan SPRM, lihat sama ada kumpulan yang buat laporan SPRM ada kaitan tak orang yang membocorkan maklumat kepada pihak di luar negara? Adakah ini satu perancangan teliti? Kami bocor kepada luar negara, kemudian korang berdasarkan laporan ke luar negara tu buat laporan SPRM. Jadi semua ni dah hubung kait mereka, kena disiasat. Ya. Jadi itu pencerahan saya. Jadi jika anda ada soalan, saya luangkan masa 5 hingga 10 minit. Ya.
Hilmi Abdullah Asyik ulang-ulang. Kalau Hilmi rasa benda dah diulang, benda sebenarnya apa yang saya sebutkan hari ni adalah baru, tapi tak payah dengar lah. Okay. Ahmad Long, UMNO telah berjaya, Malaysia dan Sri Lanka lingkup. Ya, betul. Makin teruk negara. Ya. Jadi ada tak soalan? Kalau tak ada, kita ni. Ya. Okey. Sementara menunggu soalan jika ada. Okey, rujuk ya kepada live semalam. Live semalam tajuk dia adalah berkenaan dengan kes ni lah, apa, Muhammad Nazlan lah. Live semalam ni saya ada mainkan satu klip audio berdurasi 5 minit dari Peguam Muhammad Hanif Khatiri Abdullah. Jadi penjelasan dia pun agak menarik ya, berhubung dengan siasatan polis, siasatan SPRM, credibility SPRM dan sebagainya. Jadi benda ni perlu dirujuk. Okey. Dan saya juga ada sentuh berhubung credibility SPRM. Lebih-lebih lagi siasatan terhadap Azam Baki semua tidak dilakukan dengan betul, tidak menurut the rule of law. Jadi apa yang SPRM lakukan, ke tahap keboleh percayaannya amat rendah. Ya. Jadi tajuk live semalam, fakta sebenar isu siasatan Hakim Muhammad Nazlan. Jadi rujuk ya. Ya, okey. Setakat itu sahaja. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya dan baca link-link artikel-artikel berkaitan yang saya akan letak di ruang tajuk sebentar lagi. Jadi sehingga kita bertemu di lain masa. Salam Malaysia, selamat berbuka puasa dan salam kuasa ketiga.